Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ni kita belajar pula matematik bersama saya Cikgu Azura. So, ini adalah jawapan untuk latihan ekstensif bab insurans. Latihan ini adalah latihan daripada buku teks muka surat 91 sehingga 93. Soalan yang pertama, berikan 3 contoh risiko boleh diinsurансkan yang dihadapi oleh seorang peniaga yang memiliki sebuah kedai. Seorang peniaga dia ada kedai. Jadi apa risiko bila dia ada kedai? Yang pertama adalah risiko kebakaran untuk kedai itu. Yang kedua, risiko kecurian. Untuk kedai, orang tengok barang ada banyak dalam kedai tu, jadi apa lagi? Buat jalankanlah kegiatan tidak sihat. Mencuri barang-barang yang ada di dalam kedai. Dan yang ketiga, kerosakan barang untuk barang yang dalam perjalanan ke kedai. Kita peniaga, kita beli barang, pembekal hantar barang ke kedai. Dalam perjalanan, mungkin barang kita tumpah, ataupun kemek, ataupun pecah. Jadi kita boleh insuranskan untuk risiko kerosakan barang. Yang kedua, mengapakah prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans? Apa dia prinsip indemnity ini? Prinsip ini adalah syarikat insurans bayar pampasan atau ganti rugi mengikut jumlah kerugian. Kenapa dia penting? Supaya kedudukan kewangan pemegang polisi sama seperti sebelum ditimpa musibah. Pemegang polisi ni adalah orang yang membeli insurans. Dan pemegang polisi tidak mengaut keuntungan daripada pampasan. Bila kita beli insurans, bila kita ditimpa musibah, kita akan dapat pampasan daripada syarikat insurans. Syarikat insurans dia akan gunakan prinsip indemnity ini untuk menggantikan kerugian yang kita hadapi. Ganti balik sama nilai dengan apa yang kita rugi. Bukannya lebih daripada apa yang kita rugi. Ini prinsip indemnity. Seterusnya, sebuah syarikat insurans membayar pampasan atau tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insuransnya. Tuntutan tersebut mengandungi kerosakan kereta pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Soalannya, nyatakan polisi insurans motor yang mungkin telah dibeli oleh pemegang polisi tersebut. Kita tengok jadual. Kita ada akta, kita ada polisi pihak ketiga, kita ada polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga polisi komprehensif. Untuk setiap polisi, ini adalah perlindungan yang diberikan. Untuk menjawab soalan ini, kita tengok polisi mana yang ada bayaran pampasan ataupun kita boleh membuat tuntutan bila berlaku kerosakan kereta pihak ketiga. Pihak ketiga ni adalah orang yang kita langgar ataupun yang terlibat dengan kemalangan sekali dengan kita. Tengok polisi mana yang ada kerosakan kereta pihak ketiga. Cari. Ni. Kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Kerugian ni termasuklah kebakaran kereta, kerosakan kereta. Jadi polisi apa yang ini? Polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Yang kedua, kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Kita yang terlibat dengan musibah ini.
Okay, kita yang beli insurans, kita adalah pemegang polisi. Jadi kereta kita yang terbakar. Okay, polisi mana? Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Jadi perlindungan ini ada dalam polisi komprehensif. So, kita tulis jawapan kita. Kebakaran kereta pihak ketiga, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kebakaran kereta pemegang polisi, polisi komprehensif. Okey, soalan seterusnya. Wanita telah membeli sebuah kereta daripada sahabatnya tanpa membeli insurans motor baharu untuk kereta tersebut kerana insurans motor sedia ada belum tamat. Dia juga tidak menghubungi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia ataupun JPJ untuk menukar hak milik kereta tersebut kepada namanya. Pada suatu hari, dia telah mengalami kemalangan dan keretanya telah rosak di bahagian hadapan. Berdasarkan situasi tersebut, adakah wanita boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans yang melindungi kereta tersebut? Berikan justifikasi anda. Okey, soalan ni tanya, adakah wanita boleh buat tuntutan dan berikan justifikasi anda. Justifikasi ni alasan ataupun sebab kepada jawapan yang anda pilih. Okey, yang pertama, baca balik pada maklumat, ada tak wanita membeli insurans? Okey, kalau ikut pada maklumat, wanita tidak membeli sebarang insurans. Jadi, bila dia tak beli insurans, berlaku musibah. Okey, apa musibah dia? Dia mengalami kemalangan dan keretanya rosak. Jadi, bila kita tak beli insurans, kita tak boleh nak buat tuntutan. Okey, jadi wanita tidak boleh membuat sebarang tuntutan kerana wanita tidak membeli sebarang polisi insurans. Dan insurans sedia ada bukannya milik wanita. Okay, tengok ni. Tengok pada ayat mana. Untuk justifikasi yang kedua, ayat mana dalam soalan yang ini. Membeli kereta daripada sahabat, tidak membeli insurans kerana insurans motor sedia ada belum tamat. Okay, insurans motor sedia ada belum tamat ini adalah polisi insurans yang dibeli oleh sahabatnya untuk kereta yang dibeli oleh wanita. Bukannya wanita yang beli sendiri. Okay, sebab itu wanita tidak boleh membuat tuntutan. Soalan 6. Syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka seperti dalam jadual di sebelah. Kadar premium adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okay, dia ada syarat. Kadar premium ini adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okay, dia ada pelan untuk tempoh 5 tahun dan juga pelan baharu tahunan. Okay, untuk umur 35 tahun dan juga untuk umur 45 tahun. Jadi untuk pengiraan premium soalan ini kita akan guna rumus nilai muka polisi bahagi ataupun per dengan RM X ringgit darab kadar premium per X ringgit. Okay, soalan pertama. Rizki berumur 35 tahun. Seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okay, tengok pada lajur 35 tahun. Dia ingin membeli pelan boleh baharu tahunan. Okay, pelan boleh baharu tahunan bernilai RM150,000. Hitung premium bulanan yang perlu dibayar. Okay.
Nilai muka polisi yang dia beli RM150,000. Okey, nilai untuk setiap X RM bagi nilai muka adalah RM1,000. Mana dapat RM1,000 ni? Dari soalan di atas. Kadar premium, okay, umur 35 tahun dia beli plan boleh baharu tahunan, jadi kadar premium dia adalah RM4.03. Okay, premium bulanan pengiraannya RM150,000 bahagi 1,000 darab RM4.03 bahagi 12. Okay, sebab dia tanya premium bulanan. Okay, 1 tahun ada 12 bulan. So, kena bahagi dengan 12. Jadi, kita kira kita akan dapat premium bulanan Rizki adalah RM50.38. Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun, nilai muka RM100,000, berumur 45 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Okay, hitung premium tahunannya. Okay, ini maklumat daripada soalan. Okay, untuk kira premium tahunan, nilai muka RM100,000 bahagi dengan setiap ringgit untuk nilai muka iaitu RM1,000 darab dengan pelan untuk umur 45 tahun, tempoh 5 tahun, RM7.96. So, kita akan dapat premium tahunan Vincent RM796. Okay, dia tambah lagi soalan. Jika Vincent membeli plan boleh baharu tahunan dengan nilai muka RM100,000, berapakah beza premium tahunan yang dibayar berbanding dengan plan bertempoh 5 tahun? Okay, masih lagi menggunakan rumus yang sama. Nilai muka dia RM100,000 bahagi 1,000 darab untuk plan boleh baharu, nilai dia RM5.52. So, darab dengan RM5.52, dia dapat RM552. Soalan tanya beza premium tahunan. Jadi, kita kena tolak premium tahunan untuk plan bertempoh 5 tahun dengan premium tahunan untuk plan boleh baharu tahunan. Jadi 796 tolak 552, bezanya adalah sebanyak RM244. Motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM150. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dengan kerugian sebanyak RM90, RM240 dan RM300. Nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kerugian yang dialami. Okay, Saleh dia beli insurans motor dan dalam kontrak insuransnya dia ada peruntukan deductible sebanyak RM150. Okey, untuk kerugian RM90, Saleh tidak boleh membuat tuntutan sebab nilai kerugian kurang daripada amount deductible. Okey, kerugian dia RM90, amount deductible dia RM150. Okay, kurang daripada peruntukan, jadi dia tidak boleh membuat tuntutan. Okay, yang kedua, Saleh mengalami kerugian RM240. Okay, yang ini Saleh boleh buat tuntutan sebab nilai kerugian lebih daripada peruntukan deductible. Jadi berapakah pampasan yang akan Saleh terima? Kita tolak kerugian dengan deductible. So 240 tolak RM150. Saleh akan dapat pampasan sebanyak RM90. Okay, untuk yang ketiga, kerugian RM300. Okay, yang ini Saleh boleh buat tuntutan sebab nilai dia lebih daripada deductible.
Jadi 300 tolak RM150, Saleh akan dapat pampasan sebanyak RM150. Okey, soalan nombor 8. Puan Karen menghidapi barah dan telah membuat pembedahan bagi merawat penyakit. Perbelanjaan kos pembedahan dan rawatan sebanyak RM130,000. Ini untuk tahun 2019. Okey, tahun seterusnya iaitu tahun 2020, Puan Karen telah mengalami kemalangan dan menyebabkan tulang tangannya patah. Kos merawat tangannya sebanyak RM12,000. Jika Puan Karen mempunyai polisi insurans perubatan dalam tempoh 2 tahun dengan deductible RM5,000 setahun dan had tahunan bernilai RM150,000, nyatakan jumlah yang ditanggung oleh Puan Karen dan jumlah bayaran pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans bagi setiap rawatan yang diterima pada 2 tahun itu. Okay, dalam kontrak insurans ada peruntukan deductible sebanyak RM5,000. Okay, had tahunan. Had tahunan ni bermaksud Puan Karen dia boleh menuntut pampasan sehingga RM150,000 sahaja. Okay, kalau kerugian yang dialami melebihi RM150,000 untuk tahun itu, Puan Karen hanya boleh tuntut sehingga RM150,000 sahaja. Okay, untuk kos tahun pertama iaitu tahun 2019, okay, untuk penyakit barah dia ni, kerugiannya adalah RM130,000. Okay, kos untuk tahun kedua yang dia mengalami patah tulang tangan akibat kemalangan, RM12,000. Okay, macam mana kita nak buat pengiraan? Okay, peruntukan deductible tahun pertama dan tahun kedua. Okay, jumlah yang ditanggung ni adalah peruntukan deductible RM5,000. Okay, jadi jumlah pampasan yang Puan Karen akan terima adalah kerugian. Okay, jumlah kerugian tolak deductible. Untuk tahun pertama, Puan Karen akan dapat RM125,000. Puan Karen boleh buat tuntutan kerana kerugian dia RM130,000. Okay, masih lagi kurang daripada had tahunan RM150,000. Okay, untuk tahun kedua, kerugian yang ditanggung oleh Puan Karen adalah RM12,000. Okay, tolak dengan peruntukan deductible RM5,000. Jadi pampasan yang akan Puan Karen terima pada tahun kedua adalah sebanyak RM7,000. Okay, soalan yang kedua, Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan nilai boleh insurans rumah tersebut ialah 1.3 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 70% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM3,000. Okay, peruntukan co-insurans bermaksud pemegang polisi itu tidak boleh menginsurансkan rumah dia melebihi 70% daripada nilai boleh insurans hartanya. Jadi kita kena kira dulu jumlah insurans yang Encik Gailang boleh beli. Okay, jadi jumlah insurans dia adalah 70% darab dengan nilai boleh insurans rumah 1.3 juta. Okay, soalan yang pertama. Hitung jumlah insurans yang harus Encik Gailang beli bagi rumahnya itu. Dia ada peruntukan co-insurans sebanyak 70%. Jadi 70% darab dengan nilai rumah 1.3 juta. Jadi jumlah insurans yang boleh dibeli oleh Encik Gailang adalah sebanyak RM910,000. Okay, soalan B. Encik Gailang telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak RM205,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Gailang jika dia telah menerima bayaran pampasan sebanyak
Yang pertama RM202, yang kedua RM120,000. Okay, macam mana kita nak tahu nak guna syarat pertama atau syarat kedua atau syarat ketiga? Okay, kita tengok jumlah kerugian dengan pampasan yang diterima oleh pemegang polisi. Jika nilai pampasannya hampir dengan kerugian yang dialami, kita akan guna syarat yang pertama. Jika nilai pampasan yang diterima jauh berbeza dengan kerugian yang dialami, kita akan guna syarat yang kedua. Jadi untuk syarat yang kedua, kita akan guna pengiraannya jumlah insurans yang telah dibeli per dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okay, untuk soalan yang pertama, dia memenuhi syarat pertama untuk pembelian insuransnya, iaitu jika nilai yang diinsuranskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okay, bayaran pampasan jumlah kerugian tolak deductible. Okay, tengok jumlah kerugian dia RM205,000. Bila kita tolak dengan deductible RM3,000, kita akan dapat RM202,000. Okay, jadi soalan pertama ni dia memenuhi syarat yang pertama. Okay, jadi untuk soalan kedua kita tengok bayaran pampasan dia agak jauh daripada kerugian yang diterima. Okay, jadi kita akan guna rumus ataupun syarat yang kedua. Okay, jumlah insurans yang telah dibeli kita tak tahu. Kita perkan dengan insurans yang sepatutnya dia beli RM910,000. Darab dengan kerugian dia RM205,000 dan tolak dengan deductible dia sebanyak RM3,000 sama dengan jumlah pampasan yang dia terima RM120,000. Jadi bila kita kira, kita akan dapat insurans yang dibeli oleh Encik Gailang adalah RM546,000. Okay, kurang daripada jumlah insurans yang sepatutnya dia beli. Okay, soalan seterusnya. Rumah Encik Adam diinsuranskan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans untuk menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM250,000. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. Okay, dia dah ada peruntukan co-insurans 80% sahaja daripada nilai boleh insurans rumahnya. Jadi 80% darab RM250,000. Jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam adalah sebanyak RM200,000. B. Encik Adam telah menginsuranskan rumahnya mengikut jumlah DA, okay, RM200,000. Jika keseluruhan rumahnya hangus, adakah Encik Adam akan menerima bayaran pampasan sebanyak RM250,000? Okay, keseluruhan rumahnya hangus. Okay, 100%. Yang ini kita akan guna ni. Mengalami kerugian menyeluruh, bayaran pampasannya, jumlah insurans yang telah dibeli, tolak dengan deductible kalau ada dalam kontrak insurans. Kalau ikut dalam soalan ini, dia tiada peruntukan deductible. Okay, rumahnya hangus terbakar, jadi kerugian menyeluruh hanyalah sebanyak RM200,000 sahaja. Okay, jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita akan tulis adakah Cik Adam akan menerima bayaran pampasan sebanyak RM250,000? Tidak, kerana Encik Adam membeli polisi hanya sebanyak RM200,000. Pampasan yang akan dibayar hanyalah setakat jumlah maksima polisi, bukannya mengikut kerugian. Okay, jumlah maksima polisi RM200,000. Kerugian RM250,000 melebihi polisi. Jadi Encik Adam hanya akan dapat RM200,000 sahaja. Okay, soalan 11.
Kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insurans berjumlah RM10,800. Ia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300 dan penyertaan peratusan co-insurans 80-20. Okey, 80% syarikat insurans, 20% pemegang polisi. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterima. Okey, yang pertama, polisi insuransnya RM10,800, tolak dengan peruntukan deductible RM300. Nilainya adalah RM10,500. Pampasan yang akan diterima oleh Sofia, 80% adalah dari syarikat insurans. Jadi 80% darab 10,500, dia akan dapat 8,400. Berapa kerugian yang ditanggung oleh Sofia? 20% darab 10,500 tambah 300. So Sofia kena bayar 2,400. Walaupun dia beli insurans sebanyak 10,800 tapi dia ada peruntukan deductible, jadi kena tolak dulu peruntukan deductible sebanyak 300. Jadi sebenarnya polisi insurans dia hanyalah 10,500. Jadi bila Sofia dia nak buat tuntutan ataupun bila Sofia dia nak buat tuntutan, dia akan guna peratusan co-insurans 80-20. Jadi pengiraan bayaran pampasan itu atas nilai selepas ditolak deductible. Sebab tu dia kira untuk pampasan 80% darab 10,500. Sebab tu dia kira pampasan dia 80% darab 10,500 dan bayaran yang ditanggung oleh Sofia 20% darab 10,500 tambah 300. Untuk bayaran yang ditanggung oleh Sofia kena tambah 300 sebab deductible ini ditanggung oleh pemegang polisi. So dekat sini pengiraannya adalah 20% daripada 10,500 dan kena tambah semula dengan deductible. Habis semua soalan untuk latihan ekstensif. Terima kasih kerana sudi menonton video pengajaran saya. Semoga segala ilmu yang saya berikan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih atas sokongan anda.